Terima kasih, Datuk Speaker. Yang pertama saya cakap ribuan terima kasih kepada Tuan Speaker bagi saya satu peluang untuk ambil bahagian dalam rang undang-undang hidupan liar tahun 2010. Saya akan, Tuan Datuk Speaker, saya akan bangkitkan dua preliminary point dulu sebelum saya ambil bahagian dalam bahasan dalam rang undang-undang ini. Yang pertama, selepas saya baca, saya ada tahu rang undang-undang ini tidak digunakan di Sabah dan Sarawak, dan saya dapat tahu Sarawak ada satu enactment yang independen daripada rang undang-undang ini, dan Sabah pun ada satu enactment yang independen daripada rang undang-undang ini. Saya merayu kepada kerajaan untuk sema balik, sebab jikalau kita akan gunakan atau kita akan jalankan slogan Satu Malaysia, kita tidak ada berapa baik jikalau kita ada 3 enactment untuk 3 tempat. Satu enactment untuk West Malaysia, satu untuk Sabah dan satu untuk Sarawak. Kita mesti ada satu enactment yang uniform untuk seluruh Malaysia, West Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Poin yang lain iaitu poin yang saya bangkitkan untuk poin yang kedua ialah saya suka menarik perhatian Datuk Speaker dan minta soalan, adakah rang undang-undang ini refer to kepada NGO seperti WWF, iaitu Worldwide Fund for Nature Malaysia, yang jaga hak-hak penting apa yang dijalankan di dalam hutan-hutan. Tuan Speaker, lain daripada itu, walaupun saya alu-alukan rang undang-undang ini, saya tidak sokong semua section-section dalam rang undang-undang ini. Akta ini dulu dikenali sebagai Akta Perlindungan Hidup Liar pada tahun 1972, iaitu Akta 76, yang telah digunakan selama 36 tahun, dan baru kita ada satu rang undang-undang ini untuk buat pindahan kepada Akta 76 1972. Saya suka menarik perhatian Datuk Speaker kepada Section 126. Jikalau kita baca Section 126, iaitu satu section mengenai dengan compounding of offences. Section ini ialah sangat besar dan ada satu sangat wide dan berikan kuasa kepada Director General, kepada jabatan yang berkenaan. Jikalau kita berikan kuasa yang penuh kepada Director General untuk jabatan yang berkenaan, mungkin boleh jadi, saya bukan cakap, saya tak ada buat apa-apa allegation, jikalau bila kita bagikan kuasa yang besar kepada siapa-siapa, mungkin boleh ada ruang untuk salah guna kuasa. Untuk compounding of offences, saya buat cadangan untuk buat compounding of offences dalam akta ini. Kita bagi kuasa kepada DPP saja, ataupun Attorney General saja, ataupun tiap-tiap DPP, tiap-tiap negeri, dan bukan kepada semua kuasa berikan kepada Director General. Bila kita baca rang undang-undang ini, katakan rang undang-undang ini satu subsection katakan bidang kuasa untuk buat
compounding of offences diberikan kepada Director General di seluruh section-section dalam undang-undang, dalam akta ini. Dan itu saya tidak boleh sokong sebab jikalau kita bandingkan akta-akta yang lain, tidak ada akta dalam negara kita di mana semua section daripada satu sehingga last section boleh compoundkan. But the government has saved its day bila mukakan satu pindaan selepas itu, dan dalam pindaan rang undang-undang ini apa boleh compound ialah section 68, 69, section 70 dan 72 saja. Itu saya boleh sokong. Not the whole act where you can compound. Empat section ini 68, 69, section 70 dan 72 tidak boleh buat compound. Saya juga menarik perhatian Dato' Speaker kepada section daripada 6 sehingga 80 di mana saya sokong, dan saya juga sokong section 31, 51, 87 dan 90. Untuk section 50, saya ingin merujuk kepada section 50 dalam rang undang-undang ini. Namun begitu, sedikit tambahan perlu ditambah di bawah section seperti di subsection 3 dan 4. Dan dengan izin, saya akan cadang untuk section 50, satu subsection 3 dengan izin. The power of the Director General by way of order in the Gazette to impose a hunting ban on any wildlife, notwithstanding anything in the bill that permits hunting of the species. Dan juga satu subsection baru melalui subsection 54 seperti berikut dengan izin. The power of Director General in consultation with relevant authorities to declare certain areas to be hunting prohibited areas. It is envisioned that these areas include permanent forest reserves dan other protected areas. Inilah satu cadangan saya dapat daripada WWF yang dikatakan melalui satu circular. Saya pun ada semak section 68.2. Section ini sepatutnya merangkumi hidupan liar betina dan hidupan liar yang masih belum matang. That is what has not been matured. Di atas section 134, saya tidak ada bantahan jikalau menteri ada kuasa untuk buat apa-apa pindaan di atas jadual-jadual dalam enactment ini. Tetapi saya cadang di sini, sebelum menteri buat pindaan kepada mana-mana jadual dalam enactment ini, mesti dapat daripada opinion melalui scientific opinion daripada pihak-pihak yang berkenaan. Itu saja saya akan cakap. Terima kasih, Tuan Speaker.